dan menjelang pembentangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat ini, kita ingin melihat apa agaknya perkara yang perlu ada dalam belanjawan kali ini. Itu antara yang kami tanyakan kepada anda, di mana harga-harga barang ataupun apa sahaja yang mahu diberikan tumpuan. Dan bagi mengupas perkara ini di talian ialah penganalisis ekonomi, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Profesor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada petang ini. Pertama sekali, seperti kita lihat kepada poll yang ditanyakan kepada rakyat Malaysia, apa agaknya tumpuan yang mahu diberikan kepada belanjawan yang akan datang, yang akan dibentangkan Perdana Menteri pada Jumaat ini, apa agaknya penambahbaikan pertama sekali yang boleh dilakukan dari belanjawan 2023 yang lalu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang disuarakan oleh rakyat itu adalah satu yang penting diambil kira apabila kerajaan sedang mengaturkan untuk merasionalisasikan subsidi. Kerana subsidi bersasar akan pastinya menghampakan semua orang. Ya. Kecuali kumpulan yang disasarkan. Dan even kumpulan yang disasarkan itu pun mungkin akan ada yang tertinggal. Jadi kemungkinannya saya rasa kalau kita belum bersedia betul-betul, tangguhkanlah dahulu subsidi bersasar itu. Kerana semua rakyat mengharapkan sekurang-kurangnya harga barang tidak meningkat. Kalau dia tak turun pun jangan meningkat. Itu saja yang penting. Profesor, tadi kita bercakap mengenai pelaksanaan subsidi bersasar. Itu tentunya antara yang disebut-sebut Perdana Menteri dan Kabinet sebelum ini. Jadi kita mahu tahu agaknya jika tidak mahu dilaksanakan, bagaimana agaknya penstrukturan semula atau apa yang perlu dilihat untuk menjayakan jika ia mahu dilaksanakan subsidi bersasar itu? Saya perasakan kita memerlukan data mikro. Ya. Kita perlu tahu untuk setiap orang warga yang tinggal di Malaysia ini, apa latar belakangnya, apa keperluannya, berapa pendapatannya, berapa perbelanjaannya. Kalau kita ada data itu, jadi kita boleh dapat benar-benar mensasarkan. Kerana pengkelasan B40, M40 dan T20 itu tidak mutlak dan tidak begitu objektif. Saya rasa, sorry. Teruskan, Prof. Go ahead. Saya rasa harga diesel khususnya tidak boleh diusik. Kalau harga diesel dinaikkan ataupun dihilangkan subsidinya, serta-merta kos pengangkutan akan naik dan ini akan diikuti oleh rantaian kos barang-barang khususnya restoran, barang makanan dan semuanya akan meningkat. Prof, kita juga ingin memberi fokus kepada inisiatif kerajaan yang mahu menambah atau mempelbagaikan lagi pendapatan negara. Bagaimana agaknya ini boleh dilakukan melalui belanjawan kali ini? Kerana apabila kita menambah belanjaan ataupun untung daripada negara itu, pelbagai lagi yang boleh dilakukan buat rakyat. Okay. Belanjawan ini akan mempunyai dua tema. Satu ialah dia merupakan satu belanjawan pengembangan ataupun expansionary di mana kerajaan akan berbelanja lebih daripada tahun lepas. Jadi kemungkinannya kita boleh mencapai 450 bilion dalam belanjawan ini. Apa yang akan dilakukan adalah kerajaan akan perlu lebih berbelanja kali ini kerana rakyat isi rumah telah cuba mengetatkan perbelanjaan mereka. Dan kita tahu 3 tahun yang lepas kadar pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh perbelanjaan. Jadi kalau rakyat mengetatkan perbelanjaan, kerajaan tidak ada wang untuk berbelanja, ekonomi kita akan jatuh. Jadi kita akan melihat ini akan diagihkan kepada kumpulan yang memerlukan. Di satu lagi pihak, kerajaan akan memperkenalkan pendapatan progresif. Walaupun ini merupakan percobaan, tetapi kita akan lihat kesan secara meluas, semua kumpulan yang pekerja akan mendapat kenaikan pekerja. Dan ini mungkin terpaksa memerlukan subsidi daripada kerajaan kepada majikan untuk membolehkan sistem ini berlaku. Tetapi
dia akan berlaku dan ini akan memberi kesan sangat positif kepada peningkatan pendapatan. Baiklah Prof, adakah pula sebarang perubahan perlu dilakukan terhadap sistem percukaian kita dan jika perlu adanya perubahan, bagaimana agaknya perlu dilakukan? Okey, saya sebenarnya secara peribadi tidak menyokong pengenalan GST kerana pengenalan GST itu sangat sensitif kepada harga dan juga sangat sensitif kepada psikologi. Kita tahu bahawa ekonomi kita sangat besar dipengaruhi oleh sentimen, oleh keyakinan pengguna dan peniaga. Jadi kita perlu mencari sumber lain pendapatan. Alhamdulillah tahun 2024 akan diperkenalkan cukai keuntungan modal ke atas syarikat yang tidak disenaraikan dan juga cukai ke atas barang mewah. Kedua-dua cukai ini sebagai permulaan mungkin tidak akan begitu produktif. Kalau kita dapat mengutip 30 atau 40 bilion tambahan pun sudah banyak. Tapi saya lihat bahawa sumber yang lebih penting ialah lembaga hasil dalam negeri yang memperkenalkan e-invoice dan juga TIN, Tax Identification Number, yang akan boleh mengurangkan ekonomi bawah tanah ataupun ekonomi bayangan yang sudah menjangkau lebih daripada 300 bilion. So kalau kita dapat kutip 50 bilion di situ pun banyak juga tu. Dan satu lagi saya perlu nak mencadangkan, kita perlu eksplor cukai ke atas dividen sebab dividen di Malaysia tidak dicukai dan ramai pemegang-pemegang saham yang di Malaysia yang hidup dengan dividen. Jadi dia tak bekerja, dia hidup dengan dividen dan mereka tak pernah bayar cukai. Walaupun jumlah pendapatan yang mereka peroleh adalah banyak. Baiklah Prof, terima kasih atas perincian yang Prof berikan melihat kepada Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Itu dia tadi penganalisis ekonomi pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai.